Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tajuk kumpulan kami ialah penggunaan tenaga suria di Jepun. Tenaga suria telah menjadi faktor yang penting dalam usaha global untuk mendapatkan sumber tenaga yang mampan dan bersih. Dan Jepun telah berada di barisan hadapan dalam revolusi tenaga boleh diperbaharui. Dalam beberapa faktor yang telah menyumbang kepada penerimaan tenaga Jepun di Suria. Yang pertama, Jepun menyedari kerentangan mereka terhadap gangguan bekalan tenaga kerana bergantung pada import bahan bakar fosil. Yang kedua, Jepun telah berkomitmen untuk melawan perubahan iklim yang mengurangkan pelepasan gas rumah hijau. Selain itu, kekuatan teknologi dan kebijaksanaan Jepun telah membantu dalam perkembangan tenaga suria. Syarikat-syarikat Jepun telah menjadi peneraju dalam pengembangan panel suria berkecekapan tinggi, penyelesaian penyimpanan tenaga dan sistem pengurusan tenaga. Budaya Jepun yang menekankan kelestarian alam sekitar telah mencipta iklim yang menggalakkan penggunaan tenaga suria. Konsep Mottainai menyesal atas pembaziran sumber daya yang berhubung erat dengan penggunaan tenaga suria yang efisien telah berkembang seiring kesedaran masyarakat alam sekitar yang semakin meningkat. Akhir sekali, tenaga suria telah menjadi tonggak kritis dalam transformasi tenaga di Jepun. Pembangunan tenaga suria di negara ini tidak hanya mengatasi masalah keamanan energi tetapi juga telah mencapai lingkungan dan kemampuan teknologi. Sekian, terima kasih. Berdasarkan kajian-kajian lepas yang diberikan, berikut adalah kesimpulan yang dapat dibuat. Fotovoltaik solar dan tenaga angin merupakan sumber tenaga boleh diperbarui yang menyumbang kepada penyahkarbonan tenaga yang mendalam. Penggunaan fotovoltaik solar dan angin berskala besar memerlukan ruang yang mencabar bagi negara-negara dengan penduduk padat dan penggunaan tenaga per kapita yang tinggi. Di Jepun, penggunaan tenaga boleh diperbarui termasuk fotovoltaik solar memerlukan penyimpanan tenaga hidro, sambungan voltaj tinggi dan kapasiti boleh dihantar untuk mengimbangi penjanaan dan permintaan yang berubah-ubah. Kos fotovoltaik solar dan angin di Jepun dijangka akan menurun dalam dekad akan datang dan penjanaan solar di Jepun masih lebih tinggi daripada harga pasaran spot purata pada tahun 2020. Dalam industri fotovoltaik solar, terdapat potensi untuk menggabungkan bateri lithium-ion bekas dari kenderaan elektrik sebagai penyimpanan tenaga sumber tenaga boleh diperbarui. Tenaga solar memperoleh manfaat daripada insentif dan mandat fizikal, tetapi pembangunan dan penggunaan tenaga solar masih menghadapi beberapa halangan teknikal dan kewangan. Sistem kuasa Jepun mempunyai ciri-ciri unik berkaitan dengan tenaga boleh diperbarui yang berubah-ubah dan hasil analisis menunjukkan bahawa tenaga boleh diperbarui dapat menyumbang lebih daripada 40% elektrik di Jepun dalam kebanyakan senario kepekaan teknologi. Walau bagaimanapun, untuk mencapai sasaran pengurangan pelepasan jangka panjang adalah penting untuk menurunkan kos modal fotovoltaik solar. Permintaan untuk fotovoltaik solar di Jepun telah menyusut dalam beberapa tahun terakhir, tetapi pertumbuhan teknologi tersebut masih lebih cepat daripada yang dijangkakan. Sistem komersial mungkin terus menguasai pasaran fotovoltaik solar di Jepun, tetapi pemasangan berskala utility yang besar telah menurun kerana peraturan dan kekurangan kelulusan untuk projek baru. Sebulan ini merangkumi aspek penting yang berkaitan dengan penggunaan tenaga fotovoltaik solar dan angin, termasuk kos keberlanjutan dan cabaran dalam mengamalkannya. Bab 3. Metodologi kajian. Metodologi kajian ialah pendekatan sistematik untuk mengumpul dan menganalisis data merangkumi pengenalan masalah, kajian literatur, reka bentuk penyelidikan, pengumpulan data, analisis data, keputusan dan perbincangan. Pengkaji menggunakan beberapa inisiatif dan kaedah yang sesuai bagi mendapatkan maklumat yang dikehendaki oleh pengkaji dalam melaksanakan kajian ini. Dalam bab ini akan menjelaskan tentang pendekatan yang digunakan pengkaji dalam kajian ini. Bagi kaedah yang pertama ialah kaedah pengumpulan data. Ia adalah teknik dan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan maklumat. Untuk tujuan penyelidikan, pengumpulan data boleh dilakukan dengan beberapa cara seperti pemerhatian, tinjauan dan pengumpulan data automatik daripada laman web. Selain itu,
pengkaji menggunakan data sekunder, iaitu merujuk kepada data yang telah dikumpulkan oleh orang lain. Kaedah ini dianggap sebagai panduan untuk pengkaji menyokong fakta-fakta yang diperolehi. Data sekunder boleh didapati dalam pelbagai sumber termasuk artikel, laporan dan dokumen kerajaan. Sumber sekunder menjimatkan masa dan wang. Data kajian ini iaitu penggunaan tenaga solar di Jepun diperolehi daripada laman web. Data ini ialah dari tahun 2012 hingga tahun 2021. Terakhir ialah kaedah analisis data. Pengkaji menggunakan kaedah deskriptif data untuk menganalisis data secara peratusan, frekuensi serta ukuran kecenderungan memusat iaitu mean, mode dan median. Ia digunakan untuk menggambarkan data dengan cara yang mudah difahami. Ia juga boleh digunakan untuk membandingkan set data yang berbeza dan untuk membuat ramalan mengenai masa depan. Jadual 1 menunjukkan taburan data bagi kapasiti penggunaan tenaga solar. Dapatan statistik deskriptif bagi kapasiti tenaga solar menunjukkan nilai mean yang lebih kecil daripada nilai median, iaitu mencatat nilai mean sebanyak 47.6 terawat lebih kecil daripada nilai 50.5 terawat nilai median. Seterusnya, jadual 1 menunjukkan nilai maksimum bagi kapasiti penggunaan tenaga solar di Jepun adalah sebanyak 86 terawat. Manakala nilai minimum bagi kapasiti penggunaan tenaga solar di Jepun pula adalah sebanyak 7 terawat. Di samping itu, nilai standard deviation bagi kapasiti penggunaan tenaga solar di Jepun adalah sebanyak 27.53 terawat. Bagi kategori skewness, kapasiti tenaga solar menunjukkan nilai skewness adalah negatif dan ke kiri, iaitu sebanyak negatif 0.16 terawat. Selain itu, kurtosis merupakan ukuran statistik yang menentukan seberapa besar ekor taburan yang berbeza dengan ekor taburan normal. Sekiranya nilai kurtosis melebihi 3, maka set data tersebut adalah not good kerana mempunyai ekor yang lebih berat daripada taburan normal. Jadi, jadual 1 menunjukkan kapasiti penggunaan tenaga solar di Jepun mencatat jumlah nilai kurtosis yang kurang daripada 3, iaitu negatif 1.32 terawat. Raja 1 menunjukkan trend bagi pembeli ubah kapasiti tenaga solar dari tahun 2012 hingga tahun 2021. Berdasarkan Raja 1, pembeli ubah bagi kapasiti tenaga solar menunjukkan trend yang semakin meningkat dari tahun 2012 hingga 2021. Hal ini kerana pertambahan jumlah populasi penduduk di negara Jepun yang semakin meningkat merupakan faktor utama penggunaan tenaga solar semakin meningkat di Jepun. Ini menunjukkan jumlah maksimum bagi tenaga solar yang ditukarkan kepada tenaga elektrik yang dihasilkan oleh sistem teknologi di Jepun menunjukkan jumlah penghasilannya yang semakin tinggi pada setiap tahun, dan ini menunjukkan hubungan yang positif di mana semua penduduk di Jepun dapat memperolehi tenaga elektrik secara berterusan melalui tenaga solar yang diperolehi setiap tahun. Antara faktor lain peningkatan kapasiti penggunaan tenaga solar di Jepun ialah kerajaan Jepun telah melaksanakan pelbagai inisiatif dan dasar bagi menggalakkan penggunaan tenaga solar. Seterusnya, faktor kemajuan dalam teknologi solar seperti penambahbaikan dalam kecekapan panel solar dan pengurangan kos turut memainkan peranan penting dalam memajukan penggunaan tenaga solar di Jepun. Akhir sekali, faktor yang terlibat dalam peningkatan kapasiti penggunaan tenaga solar ialah tahap kesedaran yang semakin meningkat di kalangan orang ramai di Jepun tentang kepentingan tenaga boleh diperbarui dan faedah alam sekitar. Kesimpulannya, kapasiti penggunaan tenaga suria di Jepun telah menunjukkan trend positif sejak beberapa tahun, didorong oleh faktor seperti pertumbuhan penduduk, inisiatif kerajaan, kemajuan teknologi dan peningkatan kesedaran mengenai tenaga boleh diperbarui. Data menunjukkan taburan condong ke kiri sedikit dengan julat sederhana dan bentuk plastikurtik menunjukkan impak yang positif. Penggunaan tenaga suria yang agak stabil dan meningkat secara beransur-ansur di negara tersebut. Komitmen Jepun untuk menggunakan tenaga solar sebagai sumber tenaga yang mapan dan bersih menunjukkan keazamannya untuk menangani keselamatan tenaga, kebimbangan alam sekitar dan keperluan untuk peralihan tenaga yang boleh dipercayai.
Dengan mengembangkan kapasiti solar, memupuk kemajuan teknologi, melaksanakan dasar sokongan dan menggalakkan penlibatan masyarakat, Jepun berada pada kedudukan yang baik untuk menjadi peneraju global dalam penggunaan tenaga solar. Penggunaan tenaga suria di Jepun bukan sahaja menyumbang kepada matlamat tenaga domestiknya, tetapi juga menjadi contoh bagi negara lain yang berusaha membina masa depan tenaga yang mapan dan berdaya tahan.